Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia Ustaz Syarizal, sahabat-sahabat kegiatan-kegiatan Nasyr Quran, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita berjaya menyelesaikan dua salat yang amat penting, iaitu salat Isya dan juga salat sunat tarawih. Ya, mungkin ramai tidak mengambil kisah sangat tentang perkara-perkara sunat yang ada di dalam bulan Ramadan. Mungkin dia orang terlepas pandang yang pahala sunat itu bersamaan dengan pahala-pahala wajib. Kerana ini yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang kita buat perkara-perkara sunat itu seolah-olah kita mengerjakan satu benda yang wajib. Kerana sunat-sunat yang ada di dalam bulan Ramadan ini satu tuntutan. Sebagai contoh, solat sunat tarawih. Sebagai contoh, bangun sahur. Sebagai contoh, tilawatul Quran. Sebagai contoh, infakkan harta kita kepada orang yang memerlukan. Tetapi perkara-perkara ini mungkin diabaikan, bukan disebabkan godaan syaitan, iblis dan yang seperti dengannya, tetapi adalah merupakan godaan hawa nafsu kita sendiri. Jadi kita malam ini berjaya solat sunat tarawih, satu gambaran yang cukup besar dan hebat. Kalau kita melihat pada negara-negara Arab, contoh di Mesir, walaupun mereka dalam keadaan rakyat jelata, masalah tentang ekonomi dan politik negara diorang, dan juga di Arab Saudi selalu live ditayang secara langsung daripada Mekah atau Madinah. Malam-malam 10 terakhir inilah malam-malam kalau kita pergi lewat ke masjid, kita tidak ada harapan untuk masuk dalam perkarangan solat. Harapan kita ialah semayang dekat luar atau di luar pagar. Sebab mereka mendambakan diri satu ganjaran sunat yang mendapat pahala besar lebih daripada solat perkara yang wajib. Mereka dambakan kehidupan mereka dan sebagainya, dan mereka duduk yang datang awal, dan mereka memakmurkan sehingga penuh masjid-masjid doang. Tambah-tambah orang-orang muda di Mesir sebagai contoh, dan termasuk di Palestin, jika tidak diganggu gugat kacau oleh Yahudi laknatullah, melempah ruah sampai ke bumbung kuning ke bawah lagi. Tuan-tuan mungkin tak pernah pergi, alhamdulillah saya dah kali yang kedua dah pergi ke sana. Tapi nak menceritakan memang berbeza dengan suasana memakmurkan masjid di bulan Ramadan berbanding dengan orang kita di tanah air kita yang serba aman, yang maju makmur, yang senang lenang, yang dapat macam-macam imbuhan dan juga orang kata apa nama ni, kebaikan daripada pihak-pihak berkuasa dan sebagainya. Tetapi berbeza dari sudut meraih makmurkan bulan-bulan ataupun Ramadan pada hari-hari yang terakhir. Sebab apa? Kalau kita lihat di dalam ayat surah Al-Mu'minun ayat 96 dan sehingga 98, Allah sebut satu ayat ni, celah-celah tu ada ayat berbunyi idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ah
nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah perbuatan-perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Ayat ni cerita suruh Nabi tolak perangai jahat dia orang dengan kamu lemparkan perkara yang baik. Satu sudut. Yang kedua pula, kalau melihat kepada ayat-ayat yang lain, iaitu dalam surah Hud ayat 114 dan 115, innal hasanati yuzhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang sentiasa mengingati Allah. Tolak, iringi benda yang tak baik dengan kebaikan yang pasti yuzhibna sayyi'at, yang boleh memadamkan, yakni keburukan-keburukan yang kita buat. Sebab tu mereka ambil peluang, sebagaimana dalam hadis sahih Tirmizi ada sebut, iaitu wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamha. Iringilah perkara-perkara yang jahat kita buat dengan kebaikan yang pasti memadamkan kejahatan kita. Maka bulan Ramadan inilah chances, peluang dekat kita untuk kita merebut, grab sebanyak mungkin, yakni kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Maka saya pun tak nak panjang-panjang Ustaz Syahrizal, nak beritahu ringkasnya ialah satu tagline kita katakan, rugi, sangatlah rugi kalau kita tidak mengambil sebanyak mungkin yang ada bulan Ramadan. Sebab itu dalam doa saya tadi, saya kata, ya Allah, janganlah kau jadikan kami golongan yang sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulmu, iaitu jangankan kamu jadi kami ini Ramadan datang dekat kami dan Ramadan meninggalkan kami, tapi sayang kami ditinggalkan dalam keadaan masih kekal berdosa kepadamu ya Allah. Satu yang Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim dan Ahmad ini jelas terang, celakalah, 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 malanglah seseorang hamba bila datang Ramadan dan berlalu tetapi dia tidak diampunkan dosa oleh Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak mengambil peluang isi kandungan, ingredient or contents yang Allah berikan dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Saya selalu sebut, saya duk tekan solat tarawih contoh dia. Malam ni saya nak bagi tahu, masih ada lagi statistik membincangkan umat Islam berpuasa tanpa bangun sahur. Simpelnya, umat Islam berpuasa macam Yahudi dan Kristian. Ingat tak ayat bunyi apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ni juga diwajibkan kepada golongan ahlul kitab dulu-dulu. Kemudian diwajibkan kita, membezakan kita puasa kita dengan dia orang ialah aklatus sahur, kita bangun makan sahur. Yang kebanyakan kita rasa begini, okey saya balik sekarang, saya makan kawan sampai pukul 1-2 pagi, okey fine, saya dah makan, kenyang. Lalu kita kata makan siap-siap lah, tak payah bangun sahur. Satu skrip dan perkataan yang amat malang terpacul dari mulut orang beriman. I repeat again, jika orang putih sikit, adalah amat malang kalau ibu-ibu balik sekarang makan sahur sampai 1-2 pergi kedai mamak macam kita makan malam tadi, kan? Kita je lah, orang tu tak datang, kan? Kan orang tu sibuk nak ajak tak berani tuan-tuan. Kami berdua makan malam tadi dengan ustaz, golongan-golongan ni lah marahin ni kan, yang kayangan dia tidur awal. Malam tadi kita bangun, mesti bangun, bukan pasal nak makan nasi lemak, bukan nak makan barbecue atau apa babi lagi pun. Kita nak bangun ambil apa? Nabi kata apa? Fa inna fis sahuri barakah. Satu ni, esok berapa bulan? 25, 26, 27, 28, 9, 30, 6 pagi.
Kita tanya dekat jabatan kerajaan, ramai. Apa alasan dia? Sebab kenyang Ustaz. Kita pelik kan, sebut sahur je nak bertegak darah. Itu kerja dia. Makan sahur, energy, to get energy di siang hari, itu bukan matlamat sebenarnya. Itu matlamat mungkin nombor 5, nombor 6. Yang pertama ialah bangun sahur sebab nak dapat barakah. Tahu barakah tuan-tuan, kita ni bukan kaya mana pun, tapi barakah ni para ulama kata subutul khairi al-ilahi fi syai'. Allah akan menguatkan, memberikan keberkatan dan kebaikan pada semua benda yang kita buat. Berkat ini Imam Al-Isfahani sebut, iaitu fa idza hallatil barakatu ala qalilin kassarathu wa idza hallat ala kathirin nafa'. Berkat ini kalau ditimpa benda sikit, dia akan jadi banyak berkat. Dan kalau berkat ni timpa atas benda yang banyak, orang lain akan dapat manfaat. Contoh dia ada kereta banyak kereta dia, macam-macam jenama kereta dia, wira, jaguar, kancil, apa binatang tak ada kat kereta dia. Unsa pula, ansa, kijang, dia kecil-kecil tu ada 6 biji. Kemudian pula yang besar sikit tu Mercedes, Fire, apa lagi, Estima. Yang terbaru pula GLE. Kan contoh dia, beli. Jadi berkat harta dia tu, anak tak ada kereta lah, dia kata apa, tak apalah Ustaz, pakai harta saya banyak, Ustaz ambil benda tu. Nak berkat pada harta, dia sanggup harta kereta dia tu bagi dekat orang lain untuk guna. Macam Ustaz Syaridat tadi, dia kata ada sahabat kat Kelantan kereta tak ada, dia kata Myvi dia bagi. Itu barakah. Kalau tidak, tobat tak bagi. Ingat senang ke Myvi, ingat free ke? Belilah bang. Tapi dia kata apa, kata kesian kat dia beradik dekat Kelantan tu, tak ada kereta nak pakai, dia bagi. Barakah. Sebab itu sahur ini barakah. Bila barakah? Kita makan, Nabi kata apa? Minumlah walaupun seteguk air. Nabi tak kata sebotol, seteguk air, seteguk macam inilah. Saya minum sikit lah, saya bertengah duk haus sekarang ni. Ni minum, seteguk. Nabi kata dapat keberkatan. Nombor 2 apa dia? Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang bangun sahur. Allahu Akbar. Tetap pernah dengar tak dalam kisah lain Allah, malaikat selawat? Yang kita dengar Allah je selawat kat kita, malaikat tidak. Tapi hadis ni sahih, sebut dua-dua. Fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur. Tiba-tiba kita tak nak bangun sebab kenyang makan balik daripada tarawih, ustaz tu berceramah panjang sampai pukul 12 ceramah. Jadi aku balik aku makan siap-siap, aku tidur, aku tak nak bangun. Itu memang malang orang yang puasa macam tu. Just wake up around 5 minit or 10 minit before nak masuk subuh, ambil air, ambil kurma. Kita dah kenyang dah ni, dah kenyang lah. Baru makan pukul 2 pagi kita mamak, 3, 4, 5 baru pula kenyang masih ada. Ambil kenapa? Nak dapat Allah punya selawat dan malaikat punya selawat. Waktu tu dia apa? Doa, ya Allah, aku ni susah ya Allah, kau tunjukkan jalan supaya aku jadi senang macam mana ya Allah. Ya Allah, aku sakit dah lama ya Allah, tunjuk jalan bagi apa ubat yang boleh aku cari dan aku makan ya Allah. Ana unaji Rabbi laila, aku berkata-kata dengan Tuhan di malam hari. Nombor 2, dan dapat keberkatan daripada Allah, dapat selawat dan Allah dan malaikat. Nombor 3 ialah kita berbeza puasa kita dengan Yahudi dan Nasrani. Yang keempat, baru kita cerita tentang
supaya kita ada tenaga untuk besok hari. Seulang balik, energi, makan, nak dapat tenaga, itu nombor 4, nombor 5 reason dia. Tetapi yang mula-mula tuan dapat berkat terang-terang yang Allah sebut. Maka dengan hari yang ada ni, tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian, jangan kita meninggalkan benda tersebut. Sebab apa? Sebab benda yang nampak kecil tapi dia baik, memadamkan dosa kita. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamuha. Ini contoh dia. Yang kedua, berapa ramai kita yang masih belum lagi, saya tak kata tamat, yang belum lagi buka Quran secara fokus, special, buka nak baca Quran. Bukan kerana dia ingat Quran baru dia baca. Tak, ada masa dia timing masa bagi elok. Lepas maghrib dia baca sikit, lepas asyak dia baca sikit, lepas subuh dia baca sikit. Dapat satu hari tu dapat 10 muka. Okey, better than nothing. Bulan lain jangan harap nak buat. Tapi bulan Ramadan ni dia boleh buat. Tiba-tiba kita tak boleh buat. Jangan marah syaitan, jangan marah iblis. Yang syaitan tu suruh yang terakhir, witir yang ketiga tu, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Batu ibu-ibu, orang perempuan, bini orang ke, anak dara orang ke apa ke, orang lelaki ni, suami orang ke apa ke, jangan lupa 3 kali pagi baca surah 3 qul 3 kali. Jangan lupa waktu petang baca 3 qul 3 kali. Susah ke senang? Dengar senang, tapi nak buat payah. Sebab surah-surah 3 surah tu dia panggil the protection, protector, guidance. Dia jadi petunjuk dan penyelamat kita daripada perbuatan-perbuatan jahat orang, dan kita dari berbuat jahat terhadap orang. Min syarri hasidin idza hasad. Ni Nabi sendiri baca pagi dan petang. Kita baca Al-Qadar kan, Nabi suruh cari. Nak tanya dia, kita ada tak mencari Al-Qadar? Kan Nabi cari Al-Qadar, Nabi ikat kain tak bersama dengan isteri. Nabi pergi iktikaf. Itu Nabi kita kerja ni susah sikit lah. Mungkin malam kot balik. Iktikaf ni dia kena 24 hours. Tapi ambil sedikit cedokkan kalimah iktikaf, ngomong atas tu, duduk di masjid, tak ada apa masalah. Dekat pejabat, masuk surau, anggap macam iktikaf, ambil Quran baca, boleh buat. Bulan lain impossible, susah nak buat, banyak halang-halangan. Ambil peluang ini, timba bagi elok, gali bagi elok, korek bagi elok, kadang hasilnya adalah yang terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat-sahabat, tuan-tuan kena pegang elok. Kalau Nabi baca 3 qul, kalau Nabi pegang cucu dia baca u'iduka bi kalimatillahi tammatin min syaitani wa hama wa min kulli 'ainin lama, who are you and who am I? Itu jawapan paling baik. Nabi gerak, isteri Nabi panggil tahu isteri Nabi, bangun solat malam. Sebab tu bila Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, apa perlu yang aku buat kalau aku dapati malam Al-Qadar? Ya Rasulullah, andai ku dapati malam Al-Qadar, apakah yang harus ku perkatakan? Wahai Aisyah, perbanyakkanlah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, sukakan kemaafan, oleh itu maafkanlah aku. Allahu Akbar. Aisyah ni jangan ikut Pok Syiah. Pok Syiah ni, Aisyah ni jahat. Syiah dia, Aisyah ni memang seteru. Bukan Aisyah semua dia, dia perseru dengan Aisyah. Aisyah ni macam perempuan pelacur, tapi kerana dia ni isteri Nabi, dia tertutup kes. Wah, hajar dia buat ni. Dia ingat di mahkamah Malaysia kot jadi gitu, kan? Dia kata tutup kes. Bukan tutup kes. Tak pernah berlaku ke Aisyah. Tak pernah Aisyah berzina. Nak cerita Aisyah ni bersih.
Tapi bukan Aisyah tak pernah buat salah, ada, tapi terampun every time. Tiba-tiba Aisyah bila tanya nak buat apa, Nabi kata apa? Aisyah, banyakkan doa minta maaf, banyakkan doa minta ampun. Kadang-kadang kita pelik juga, Ustaz. Tuan-tuan ingat tak Uwais Al-Qarni? Kenaikan kisah Uwais Al-Qarni, kerajaan di langit kenal dia, tapi gubernur Yaman tak kenal dia. Pasal apa? Pasal dia dengan mak dia aja. Dia dengan mak, ayah tak ada, meninggal, mak dia. Dan mak dia sakit. Tapi nak ceritanya Uwais Al-Qarni ni, Nabi kata dekat Umar dan Ali radhiyallahu anhum, wahai Umar, wahai Ali, ada seorang lelaki nanti daripada Bani Murad daripada Yaman. Nanti bila dia mari kat Mekah ni buat haji ke apa benda ke, hampa pergi cari dia, hampa pergi jumpa dia, hampa minta dia doa dekat korang berdua ni agar Allah ampunkan dosa kalian. Ish, kita kata pelik lah. Umar dengan Ali siapa dia? Khalifah Amirul Mukminin. Tapi Nabi pesan kepada dia, wahai Umar, wahai Ali, kau jumpa ni lelaki yang bernama Uwais Al-Qarni ni daripada Bani Murad, Yaman. Pergi jumpa dia, wahai Uwais, boleh tak awak doakan kami supaya Allah ampunkan dosa kami? Allahu Akbar. Aisyah minta maaf banyak dengan Allah. Sepatut doa lah dapat zuriat, sebab Aisyah kan tak ada zuriat dengan Nabi. Tak. Sebab Nabi nak beritahu kat kita dalam hidup ini, jangan duk perasan kita ni baik sangat, tapi buatlah yang terbaik dalam kehidupan. Be the best, don't feel the best. Termasuk Aisyah dipesan, janganlah duk perasan kita ni baik sangat. Sebab Nabi risau begini, ada orang mati, dia bagus dalam hidup dia, kebaikan, tapi dia dengan syurga lagi sejengkal, tapi dia buat benda maksiat dan dosa, Allah masukkan dia dalam neraka. Sebab sejengkal je, kecil sejengkal, banyak mana sejengkal ni. Kalau buka perut lagi dekat, bukan ada jauh sikit. Dekat tak syurga dengan dia? Dekat tak? Boleh lah begitu dah. Ni apa ni? Ni apa ni? Sedepah. Ni sejengkal. Tapi dalam sejengkal tu dia pergi buat benda dosa, Allah masuk dalam neraka. Berani cakap Allah tak adil. Ada orang dalam hadis yang sama, nombor hadis yang sama, dia hidup dia buat jahat, maksiat, dia dengan neraka tinggal hanya lagi sejengkal juga. Kira panas 1 kilometer pun dah panas, lagi sejengkal. Tiba-tiba dia bertaubat kepada Allah, bukan sehari, sejengkal. Lalu Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah. Maka betul lah kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan kita itu nilaian pada pengakhiran kita. Kan? Ini kita maghrib, kita buka puasa, bila kita main maghrib, main isyak, tarawih dengan tazkirah, balik-balik meninggal dia. Bayangkan dalam berapa jengkal dia dalam keadaan kebaikan, Allah masukkan dia dalam syurga Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Cuma kita takut, kita balik sembang dekat kedai, duk maki sana, maki sini, mengumpat sana, mengumpat sini, duk membabi sana, membabar sana sebagainya, meninggal. Ish, takut kerana umpatan kita maki haman orang tadi, kita masuk dalam neraka Allah. Sebab tu be the best, buat yang terbaik. Jangan perasaan kita tu baik, termasuk yang bercakap ni sendiri. Allahu Akbar. Di muslimin muslimat sekalian, penghujung bicara saya, hadis Tirmizi sebut, ittaqillah haitsuma kunta, takutlah Allah di mana saja kamu berada, wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah benda jahat yang kita buat itu dengan kebaikan yang pasti memadamkan kejahatan kita buat. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. InsyaAllah
kita akan hidup dalam keadaan kebahagiaan dan keberkatan. Bukan kita bikin, tetapi ini kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah sekadar itu dapat disampaikan bagi tazkirah ringkas, dan moga-moga tuan-tuan ambil peluang. Ibu-ibu bangun awal gerak sembahyang. Ibu-ibu ni pula, saya pirit ustaz, macam mana nak sembahyang? Tak payahlah sembahyang. Tak usah duk gatai mangkuk pula nak pergi sembahyang. Tapi sembahyang juga tu mangkuk ayun namanya. Gerak lagi, bangun. Dia bangun sembahyang. Dia buat apa? Doa. Isteri doa. Pirit ni, ya Allah, ampunkan dosa kami berdua ya Allah. Suami saya ni banyak dosa dengan kau. Bangun terus tidur kawan tu. Kurang ajar betul dia. Kan? Ya Allah, aku sayang suamiku. Jangan kau berikan suamiku itu dimiliki oleh mana-mana. Melainkan aku seorang aja. Boleh tak ibu belakang? Boleh. Doa macam tu. Kan? Sebab tu isteri saya pun doa macam tu kot. Kan? Kita tolak bala. Dia doa kita gini. Kan? Doa boleh. Ya Allah, sejak dan menjak ni aku pun tak tahulah pasal apa lah suamiku ni jarang balik rumah. Kalau balik pun pagi-pagi. Kadang-kadang dia balik letak barang, dia keluar pula sembang dengan Tuhan. Tapi ingat, minta maaf dulu dengan Allah. Minta maaf dengan Allah. InsyaAllah Allah akan memudahkan kita. Seorang sahabat datang jumpa Nabi, minta doa. Apa doa dia? Dalam hadis sahih buat. Nabi kata apa? Salillah, minta Allah al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Allah. Besok minta lagi, ya Rasulullah, ada lagi tak doa yang lain nak aku amalkan? Nabi ulang hadis semalam, doa malam. Salillah al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Tengok, Nabi kata, wahai sahabat, minta doa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kemaafan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Besok dia minta lagi, ya Rabb, doa lain ada ke tak? Dia kata hadis yang sama dia. Ya Allah, aku mohon darimu kemaafan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Nabi jawab apa? Kalau kamu dapat dua benda ni, faqad aflahta. Hayya 'alal falah, aflahta. Kalau kau dapat dua ni, keampunan dunia, kesejahteraan dunia, keampunan di akhirat, kesejahteraan di akhirat, memang you adalah orang yang very lucky. You are the best of the best in the world. Mintalah Ramadan tinggal 6 hari lagi. Walaupun PM isyaharkan tol 4 hari percuma, jangan seronok sangat. Atas tol bukan orang raya pun sesak napas je balik kampung. Kan? Ni jangka dah tadi sembang sahabat. Geng-geng lebuh raya ke apa ke, dia kata dijangka hari Khamis tu dah dahsyat. Orang bagi tol percuma pun tak nak pergi. Sebab tol percuma hari Sabtu, hari Ahad. Jadi tuan-tuan, bukan itu matlamat kita nak puasa. Raya ni kadang-kadang kita silap besar. Tapi sepatutnya kita balik raya kampung ni dengan berpuasa. Patutnya buka puasa di kampung. Siapa yang ada dekat-dekat rumah sini, rumah mak-mak dia, mak mentua dia, balik buka puasa di kampung. Itu lebih excellent. Macam dia tema-tema tadi kan, ada orang suka buat tahlil. Saya pergi sembahyang, ni live lah. Tak apalah, biar dia faham. Dia buat tahlil lepas salat Isyak, dia baca suratul Mulk. Lepas tu dia buat tahlil panjang. Kita main ceramah 10.45 berustaz. Nak sakit kepala otak kita ni. Nak ceramah apa dah, tengok dekat balap orang begini, muka macam dugong dah yang dengar tu. Nak balik segan. Tapi kadang-kadang orang tak faham. Doa tahlil, doa waktu nak berbuka itu lebih original.
kata nak buat tahlil masa buka puasa kan. Level doa yang saya dengar sahabat saya sebut, Ustaz Johari Abdul Wahab, level doa buka puasa itu nilai dia macam doa pada 9 Zulhijjah pada hari Arafah. So kenapa tak gerak peluang ni? Bukan tak boleh doa tahlil malam, yang salah faham pula. Tapi sepatutnya Ramadan doa lah sebelum berbuka puasa. Start pukul 7 tahlil ringkas, kemudian doa insya-Allah. Tapi kadang-kadang kita ni nak buat Islam, tapi bila ilmu tak ada, kita jadi tenggelam dalam amalan kita. Kita dah sangka baik dah tu amalan kita, sebenarnya waktu tu macam tidak berapa bagus. Orang nak semayang, orang nak itu ini kan, kita panjang-panjang cerita sebagainya. Contohlah ada tempat dia kata, Ustaz kami tarawih 8, lepas tu ceramah, lepas tu witir. Tak payah, dia kata, buat witir terus seceramah kemudian. Sebab witir ni sepatutnya kita kena buat bersama imam, bukan buat seorang-seorang. Tapi kerana ilmu kita ni tak apa ada, kita bangun buat witir seorang-seorang kat sana. Walaupun imam buat 20, kita sambung rakaat 9 10 tu niat witir, salam, buat witir kemudian. Boleh. Walaupun niat imam tu tarawih, kita niat witir tapi berjemaah dengan jemaah tarawih. Boleh. Tiba-tiba kita buat 8 pun buat witir. Orang kata, Ustaz bukan witir tu sekali dalam, memang betul lah. Kalau biar berjemaah, kita berjemaah witir sekali insya-Allah. Malam kan pergi buat qiyamul tahajud, itu cerita lain pula. Bukan jatuh haram pun. Bab itu bukan main bincang sekali-sekali je. Bab rokok tak tinggal pula. Mangkap suruh. Ini kadang-kadang orang marah ni. Bab-bab sunat bukan main terus straight dia. Bab rokok boleh pula. Rokok kalau hisap tak berdosa, kata dia. Kalau berhenti tak dapat, kalau berhenti dapat pahala. Dia tak berhenti pula. Ini contohlah kan. Ini contoh, minta maaf lah orang hisap rokok dengan marah pula, kurang ajar kan. Dia nak tutup dah tadi, dia sambung pula kata dia. So insya-Allah kita jumpa lagi. Yang baik datang daripada Allah, ya lemah dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi bismillahir rahmanir rahim. Wa tawassul bil haqq wa tawassul. Wallahu a'lam.